Okey, Assalamualaikum. Jadi cikgu nak sambung topik yang seterusnya. Okey. Jadi ni nota yang pertama. Okey, sudut yang berkaitan dengan garis bersilang. Okey, jadi sudut yang berkaitan dengan garis bersilang ni dia ada dua jenis sudut. Okey, yang pertama ialah sudut bertentangan bucu. Okey, yang kedua ialah sudut bersebelahan. Okey, kedua-dua ni ada perbezaan. Okey, jadi kita tengok yang pertama sudut bertentangan bucu. Okey, nilai untuk sudut bertentangan bucu, nilai dia ialah sama. Okey, sekejap cikgu tunjuk yang sama macam mana. Okey, manakala kalau sudut bersebelahan pula, okey, bila sudut bersebelahan, hasil tambah sudut bersebelahan pada garis lurus, okey, mesti 180. Okey, hasil tambah sudut bersebelahan mesti 180. Tadi sudut bertentangan bucu, nilai dia ialah sama. Okey, contoh. Okey, ni gambar rajah kan, contoh. Okey, dia ada sudut A, okey, ada sudut B, ada sudut C dan juga ada sudut D. Okey, jadi kita tengok dulu sudut bertentangan bucu. Okey, jadi sudut bertentangan bucu ni, contoh dia A bertentang dengan C ataupun C bertentang dengan A. Okey, lagi satu yang bertentangan dengan bucu ialah B dan juga D ataupun D bertentang dengan B. Okey, jadi nilai sudut bertentangan ni nilai dia ialah sama. Okey, katakan A ni sudut dia ialah 30. Okey, jadi A bertentangan dengan C, maka C ni pun sudut dia, nilai sudut dia pun sama iaitu 30. Tu maksud sudut bertentangan bucu. Okey, nilai dia ialah sama. Okey, manakala contoh B dan juga D, katalah B ni nilai sudut dia ialah 40. Okey, jadi D pun nilai dia ialah 40. Sebab dia bertentangan bucu. Ni yang kita panggil nilai yang sama. Okey, seterusnya kita tengok sudut bersebelahan. Okey, sudut bersebelahan pula, contoh dia A bersebelahan dengan B, B bersebelahan dengan C dan C bersebelahan dengan D dan juga D bersebelahan dengan A. Okey, yang duduk di sebelah dia. Okey, jadi nilai sudut bersebelahan ialah 180. Okey, contoh dia kita ambil B dan juga C. Okey, B bersebelahan dengan C. Okey, katalah B nilai dia ialah 40. Okey, cari nilai C. Okey, jadi nak tahu nilai C, maksudnya 180 kena tolak dengan 40. Okey, barulah dapat nilai C dia 140. Okey, sebab apa? Sebab nilai sudut bersebelahan, nilai dia ialah 180. Okey, jadi kat sini cikgu tunjuk dah lah. Okey, A bertentang dengan C, B bertentang dengan D, A tambah D. Okey, dapat 180. Maksudnya sudut bersebelahan semua 180. Okey, seterusnya cikgu bagi contoh. Okey, ni ada gambar raja. Okey, gambar raja. Okey, ada sudut X. Okey, dia suruh kamu cari nilai X. Dia suruh kamu cari nilai Y. Okey, arahan soalan dia. Okey, dalam rajah di sebelah, PSQ. Mana PSQ? Okey, PSQ, RSTU dan PTV ialah garis lurus. Maksudnya semua ni ialah garis lurus. Okey, PSQ, RSTU, PTV ialah garis lurus. Cari nilai X dan juga nilai Y. Okey, jadi kat sini nilai X, kat sini nilai Y. Jadi kamu kena tahu dah, kena pasti yang mana satu sudut bertentangan bucu dan yang mana satu ialah sudut bersebelahan. Okey, jadi X ni ialah sudut bersebelahan. Okey, sebab dia bersebelahan dengan 135. Okey, jadi nak tahu nilai X, maksudnya okey, yang ni X tambah 135 ialah 180 sebab sudut bersebelahan ialah 180. Okey, tadi dia dah bagi dah 135. Nak tahu nilai X sahaja. Jadi sebab itulah X sama dengan 180 tolak 135. Dapatlah nilai X yang baru iaitu 45. Okey, jadi X kat sini ialah 45.
Okey, Y. Y ni ialah sudut bertentangan bucu. Jadi automatik Y sama dengan 62 sebab sudut bertentangan bucu ni ialah mempunyai nilai yang sama. Okey, jadi tak ada jalan kira lah, tulis Y sama dengan 62 sahaja. Okey, contoh yang kedua. Okey, dia bagi gambar rajah juga. Okey, soalan dia dalam rajah sebelah. Okey, POR. Okey, ni POR dan TOQ. TOQ ialah garis lurus. Okey, cari nilai X dan juga nilai Y. Sinilah X dan juga Y. Kat sini ada 2 Y. Okey, jadi nak buat macam mana? Okey, saya cikgu tunjuk. Okey, jadi yang pertama kita nak cari nilai Y lah. Okey, Y kat sini. Okey, jadi dia dah bagi tahu dekat soalan, okey, POR ni ialah garis lurus. Okey, jadi kamu kena tengok. Okey, bila garis lurus ni sama ada dia sudut bertentangan bucu ataupun dia sudut bersebelahan. Okey, jadi X ni ialah sudut bertentangan bucu. Okey, dengan 72. Okey, dia dah bagi nilai dah 60. Kamu kena cari nilai X ni yang sikit ni je. Sebab kedua-dua sudut ni dia bertentangan bucu dengan 72. Okey, jadi X tambah 60. Kat sini X tambah 60 sama dengan 72 sebab apa? Sebab hasil daripada sudut bertentangan bucu 72. Cuma kamu nak tahu baki X ni berapa sahaja. Okey, jadi sebab itulah 72 kena tolak dengan 60. Dapatlah nilai X yang kecil ni ialah 12. Sudut dia ialah 12. Okey, seterusnya. Okey, yang ni nak cari nilai Y. Okey, dia dah bagi tahu kat soalan. Okey, TOQ ni ialah garis lurus. Okey, jadi bila sudut pada garis lurus, kamu kena ingat sudut dia mempunyai nilai 180. Okey, jadi 180 kita tolak dengan 72 yang diberi. Okey, dapatlah 108. 108 ni untuk dua sudut. Okey, dua sudut sebab kat sini garis lurus ada 3 sudut yang diberi. Yang ni kamu dah tahu nilai. Okey, dapat 108 ni untuk 2Y. Okey, 108 maksudnya Y tambah Y. Okey, Y tambah Y. Jadi 2Y nilai dia ialah 108. Okey, nak tahu nilai untuk 1Y, maksudnya kamu kena bahagi. Okey, 108 bahagi dengan 2. Dapatlah Y sama dengan 54. Maksudnya kat sini 54 dan kat sini pun 54. Jadi total untuk ketiga-tiga sudut ni kamu akan dapat balik 180. Okey, jadi untuk penerangan nota bahagian ni, okey, kamu kena buat latih diri 8.2b muka surat 187. Okey, iaitu nombor 1A dan B sahaja. Okey, dan lagi satu latih diri 8.2c muka surat 187, nombor 1 dan juga nombor 2. Okey, seterusnya kita nak sambung nota yang kedua, okey, iaitu sudut sepadan, sudut selang-seli dan juga sudut pedalaman. Okey, yang ni ada dekat muka surat 189. Okey, yang pertama ialah sudut sepadan adalah sama. Maksudnya nilai sudut sepadan mempunyai nilai yang sama. Okey, katalah A ni mempunyai nilai katalah 55 sudut dia. Okey, jadi B ni pun mempunyai nilai yang sama lah. Okey, iaitu 55. Tu kita panggil sudut sepadan. Maksudnya dia duduk pada satu garisan yang sama. Okey, jadi yang kedua ni ialah sudut selang-seli. Okey, kamu boleh tengoklah satu garisan. Okey, satu duduk di sebelah kiri dan lagi satu dia duduk di sebelah kanan sudut dia. Okey, yang ni kita panggil sudut selang-seli. Okey, jadi sudut selang-seli pun sama juga. Dia mempunyai nilai yang sama. Okey, katalah sini sudut dia 60. Maka B pun mempunyai nilai yang sama lah, iaitu 60. Okey.
Okey, cuma yang beza ialah sudut yang terakhir iaitu sudut pedalaman. Hasil tambah sudut pedalaman ialah 180. Okey, katalah sini sudut dia ialah 30. Cari nilai D. Okey, jadi kalau sudut pedalaman kamu kena buat 180. Okey, kena tolak dengan 30. Okey, dapatlah 100. Okey, betul lah tu. Okey, jadi 180. Okey, tolak dengan 30. Jadi dapat 150. Ni kita panggil sudut pedalaman. Hasil sudut pedalaman 180. Okey. Jadi beza lah ketiga-tiga sudut ni. Okey, sudut sepadan nilai dia sama. Okey, sudut selang-seli pun sama. Tapi yang beza ialah sudut pedalaman iaitu 180. Seterusnya kita nak tengok macam mana kita nak menentukan sama ada dua garis lurus itu adalah selari ataupun bukan. Okey. Jadi kat sini ada dua contoh. Okey. Yang pertama, okey, dia bagi garisan PQ, okey, RS dan juga TU. Okey, jadi yang ni kita panggil garisan selari lah. Okey, ni garisan selari, okey. Jadi yang pertama kamu tengok sudut yang diberi. Satu sudut mempunyai nilai 48 dan lagi satu pun mempunyai nilai yang sama jugalah 48. Jadi yang ni kita panggil selari sebab mempunyai sudut sepadan yang sama. Nilai sudut sepadan dia ialah sama iaitu 48 dan juga 48. Jadi sebab itulah jawapan dia PQ, ni PQ dan RS adalah garisan selari kerana mempunyai sudut sepadan yang sama. Nilai sudut sepadan yang sama iaitu 48. Contoh yang kedua. Kamu kena pasti yang pertama sudut apa, jenis sudut apa. Sama ada sudut sepadan, sudut selang-seli ataupun sudut pedalaman. Jadi yang ni ialah sudut pedalaman. Jadi kena ingat balik sudut pedalaman, mesti hasil dia mesti 180. Mesti dapat balik 180. Jadi nak tahu sama ada yang ni sudut pedalaman ataupun bukan. Maksudnya kamu kena tambah. Kalau dapat 180 maksudnya yang tu ialah sudut pedalaman. Kalau jawapan kamu tak dapat 180 maksudnya dia bukan sudut pedalaman. Jadi 42 tambah dengan 128. Dapat 170. Jadi PQ dia tidak selari dengan RS. Sebab apa? Sebab sudut pedalaman hasil dia haruslah 180. Tapi jawapan baru dapat 170. Jadi dia bukan sudut pedalaman pada garisan selari. Dan yang terakhir, contoh yang terakhir. Yang ni semua ada dalam buku teks juga. Cikgu salin balik. Jadi kat sini ada garisan PQ, RS, TU, AB dan juga CD. Dalam rajah di atas, PQ, RS dan TU ialah garisan selari. Nak tahu ada yang tu garisan selari ataupun tak? Ni tanda dia. Kalau ada tanda ni maksudnya dia ialah garisan selari lah. Cari nilai A, B dan juga C. Jadi untuk soalan macam ni, kamu kena rujuk balik dengan sudut-sudut yang diberi tadi ni. Kamu kena pasti yang mana satu sudut sepadan, yang mana satu sudut selang-seli dan yang mana satu sudut pedalaman. Baru kamu boleh jawab. Jadi mula-mula sekali kita jawab sudut A. Kita cari dulu nilai sudut A. Jadi A ni sudut apa? Jadi A ni ialah sudut selang-seli. Ni dia selang-seli dengan 60. 60 sebelah kiri, dia duduk sebelah kanan. Jadi bila selang-seli, sudut selang-seli ni nilai dia ialah sama. Sebab itulah penyelesaian dia A sama dengan 60 sahaja. Tak ada jalan kira. Sebab apa? Sebab dia mempunyai nilai sudut yang sama. Ni dia dah bagi dah kat soalan 60. Cari nilai A. Jadi
Tak ada jalan pengiraan, terus buat A sama dengan 60. Sebab apa? Sebab dia mempunyai nilai sudut yang sama. Dia ialah sudut selang-seli. Okey, B pula. B kat sini. Okey, B kat sini. Okey, B pula kamu kena tengok. Okey, dia duduk di garisan C dan D. Okey, dan juga T dan juga U. Okey, jadi B ni ialah sudut sepadan. Okey, nampak tak sudut sepadan? Dia duduk pada satu garisan yang sama. Okey, sama juga macam ni. Dia duduk dalam satu garisan yang sama. Okey, jadi dia sepadan dengan 118. Ni, dia sepadan kat sini satu garisan. Jadi sebab itulah B sama dengan 118 sebab dia merupakan sudut sepadan. Sudut sepadan mempunyai nilai yang sama. Okey, dan yang terakhir ialah C. Okey, C ni ialah sudut pedalaman. Okey, pedalaman dengan B. Dia duduk sekali dengan B. Jadi, sudut pedalaman hasil dia ialah 180. Okey, nilai B tadi kamu dah tahu dia 118. Okey, sebab dia sudut sepadan tadi kan. Okey, jadi nak tahu nilai C. Okey, 180 tolak dengan 118. Dapatlah nilai C dia ialah 62. Okey, jadi habislah bab 8. Okey, habis bab 8. Jadi buat latih diri. Okey, 8.3B muka surat 190 nombor 1 A, B, C, D. Okey, latih diri 8.3D muka surat 191 nombor 1. Dan yang terakhir mahir diri 8.3 muka surat 195 nombor 1, 2 dan 3. Okey, sekiranya ada masalah, tak faham kat mana, boleh WhatsApp dekat cikgu. Cikgu akan terang balik. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.